Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukarela, bukan karena terpaksa. 让我们真是能够甘心乐意的奉献，不是勉强的奉献。 Dengan mengingat satu kebenaran yang penting, 让我们记得一个很重要的真理， bahwa Allah sudah terlebih dahulu merelakan anaknya bagi kita, sehingga kita juga harus memiliki sikap yang benar, sikap yang berkenan, memberi persembahan kepada Dia dengan sukarela. 因为上帝先把他的独生子赐给我们，所以我们应该在奉献的事上要很甘心乐意，不勉强。 Baik, shalom, selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan November 2021. 感谢神的恩典，我们已经进入到11月份的第一个主日， Atau minggu ke-44 dari 52 minggu yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun ini. 或者神为我们预备的52个主日的第44个主日。 Artinya kalau Tuhan perkenankan 7 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun anugerah Tuhan ini, tahun 2021, dan kita akan memasuki tahun yang baru 2022. 若是神许可的话，还有7个主日我们要度完2021年，也是神赐给我们的恩典之年，我们要进入到2022年。 Nah, oleh sebab itu marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jika Tuhan perkenankan, kita semua bisa mengakhiri tahun ini dengan baik di 让我 dalam 们彼 anugerah 此 Tuhan. 祷告，我们真是能够靠着神的恩典，我们能够很平安、很好的度过今年。 Nah, kita bersyukur hari ini juga mungkin untuk pertama kalinya sebagian besar dari orang-orang tua kita setelah kurang lebih 1 tahun 10 bulan kita tidak beribadah di rumah Tuhan, di gedung gereja, di tempat ini. Tapi hari ini di dalam perkenanan Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama walaupun secara terbatas. 感 Puji 谢 Tuhan. 神的恩典，虽然我们在人数上我们限定，但是今天真是看到很多的年迈的弟兄姐妹们能够参加早上的崇拜，这是神的恩待。 Kita bersyukur sepanjang bulan November ini adalah bulan berkemenangan di dalam persembahan. 弟兄姐妹，4月份我们要谈论的是在奉献上我们得胜。 Nah, oleh sebab itu sepanjang bulan ini kita akan berbicara tema-tema yang berhubungan dengan persembahan. 整个4月份我们要谈论的是有关奉献的真理。 Dan hari ini kita akan memulai dengan memikirkan satu tema yang penting, yaitu sikap yang berkenan atau sikap yang benar di dalam memberi persembahan. 今天我们要讲的主题是一个讨神喜悦的奉献。 Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Keluaran pasal 35. 我们要翻开出埃及记第35章。 Keluaran 35 ayat 20 sampai ayat yang ke-29. 出埃及记35章，我们要从20节看到第29节。 Keluaran 35 ayat 20 sampai 29. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita di dalam bahasa Indonesia. Kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Begini kata firman Tuhan. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang mempersembahkan persembahan ujukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus,
bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penanga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata, krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， saya memulai khotbah hari ini dengan sebuah cerita. 我用一个喻道开始今天的讲道。 Konon pada satu ketika ada sepasang suami istri yang pergi berlibur dengan menggunakan kapal pesiar. 说到有一对夫妇，他们去旅游，那么是坐这个游艇。 Nah, ketika pasangan suami istri ini dengan kapal pesiar itu berada di tengah laut, 当这个游艇到了海中间的时候， tiba-tiba kapal itu dihantam oleh gelombang badai yang sangat dahsyat, yang sangat besar. 忽然有很大的风浪击打那艘游艇， Nah, gelombang badai itu mengombang-ambingkan kapal pesiar itu. 游艇在海中颠簸， Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya menjadi ketakutan. 很多的人在游艇里面都很害怕， Termasuk pasangan suami istri yang berada di kapal itu. 包括这一对夫妇。 Nah, di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami oleh karena ancaman gelombang laut yang akan membinasakan jiwa mereka, 在这惊慌中， tiba-tiba laki-laki sang suami mengingat kepada Tuhan. 忽然做丈夫的他想起了上帝， Sambil berlutut dia menegadakan tangannya ke atas dan dia berteriak, "Tuhan, tolong kami." 他跪下来，那么伸出两手向上帝祷告：“上帝啊，你救我们吧！” Nah, secara spontan dia berkata, "Kalau Tuhan tolong kami selamat sampai di dermaga. Saya janji kepada Tuhan, saya mau beri persembahan untuk Tuhan. Saya mau bangun gereja buat Tuhan." 他说：“若是神啊，你保守我们能够平安到达码头，我会奉献来建造教堂。” Nah, singkat cerita, badai reda, pasangan suami istri itu tiba dengan selamat 后来 di dermaga. 风浪停息了，他们平安到达了码头。 Ketika mereka turun dari kapal, mereka sangat bersuka cita karena mereka bisa selamat dari badai besar yang mengancam 全 jiwa mereka. 全船的人都很高兴，因为他们能够平安到达码头。 Tapi tiba-tiba sang istri teringat akan doa suaminya di kapal tadi. 但是忽然妻子想起刚才丈夫的祷告， Lalu sang istri bertanya kepada suaminya, "Pak, tadi di kapal Papa berdoa kalau Tuhan selamatkan, mau kasih persembahan buat Tuhan, mau bangun gereja buat Tuhan. Uangnya dari mana, Pak?" 她就问她的丈夫：“刚才你祷告的时候说，若是我们平安到达码头，你要奉献建造教堂，但是你的钱从哪里来呢？” Dengan santai sang suami itu menjawab istrinya sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir. "Shh, udah, tenang aja, diam." 做丈夫的就很轻松的告诉妻子说：“你不要再提那件事， Orang tipu dia, katanya. 让我骗一骗上帝。” Artinya kita tipu dia, kita tipu Tuhan. 也就是说，我们骗了上帝。 Nah, saudara-saudara, saya waktu dengar cerita ini sudah lama sekali saya dengar. 我很久以前听过这个故事， Tapi kalau dari logatnya kayaknya orang Sulawesi. 好像是苏拉威西人。 Tapi mudah-mudahan bukan orang Poso, bikin malu saya. Dia bilang, "Tenang
torang tipu dia. Kita tipu Tuhan maksudnya. Tas- Itu cuma lip service doang, nggak bakal begitu. Tas- Yang penting kita sudah selamat. 不过是口头上的言语，我们欺骗了上帝。 Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu cerita ini fakta atau lelucon. 我不知道这个遇到故事是真的有还是一个笑话。 Nah, tetapi apapun itu, apa yang kita lihat dari cerita ini benar-benar sesuatu yang, mohon maaf, kurang ajar. Apalagi kalau itu cerita benaran. 但是无论如何，若是真实的话，真是太无理了。 Ini mempermainkan Tuhan. 他们玩弄了上帝。 Tetapi kalau kita mau jujur, sikap seperti ini justru yang sering kita temukan di dalam kehidupan banyak 但 orang 是我们 Kristen. 要诚实的说，其实这种的态度是基督徒平常都会做出来的。 Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman dan sikap yang salah dalam hal memberi persembahan kepada 很 Tuhan. 多基督徒对奉献有一个很错误的态度。 Banyak orang Kristen yang memahami persembahan sebagai sesuatu yang bersifat transaksi. 基督徒以为奉献是与上帝的一种交易， Saya kasih apa buat Tuhan, Tuhan kasih apa buat saya. 我给上帝什么，然后上帝会给我什么呢？ Dan ini adalah sikap yang salah, ini adalah sikap yang keliru ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. 这是一个很错误的态度。 Nah, oleh sebab itu pada hari ini secara khusus kita akan belajar tentang sikap yang benar atau sikap yang berkenan di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Secara khusus dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, Keluaran pasal 35 ayat 20 sampai 29. 所以今天让我们借着出埃及记35章24节到29节，让我们学习一个正确的奉献的好态度。 Saudara-saudara, sedikit latar belakang dari teks yang kita baca pada hari ini. 刚才念过的经文的这个背景， Nah, ayat 20 sampai ayat 29 yang kita baca hari ini merupakan respon orang Israel terhadap perintah Allah melalui Musa untuk memberi persembahan kepada Tuhan dalam membangun tabernakel dan hal-hal yang berhubungan dengan barang-barang yang dibutuhkan di dalam tabernakel tersebut. 20节到29节是以色列人他们回应上帝借着摩西传达建造约柜的命令，包括所需要的一些财物。 Itu bisa kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-19. 可以从第4节看到第19节，我们发现这个真理。 Sebenarnya kalau kita baca lebih mundur, perintah ini sudah dimulai oleh Tuhan di dalam pasal 25 sampai pasal 31. 25节到31节是上帝的命令。 Jadi apa yang kita lihat di dalam ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-19 itu seperti sebuah pengulangan. Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel melalui Musa untuk membangun tabernakel. 第4节到第19节是上帝重复的命令，命令以色列人如何为他建造约柜。 Saudara-saudara, tabernakel itu adalah bait suci portable. 弟兄姐妹，约柜是用木制造的这个圣殿， Bait suci yang bisa dibongkar pasang dan bisa dipindahkan sewaktu-waktu. 是能够被持开、能够被迁移的。 Kenapa demikian? Karena ketika itu bangsa Israel masih dalam pengembaraan di padang gurun dan bait Allah secara permanen belum dibangun. 为什么要用约柜呢？因为那个时候以色列人是在荒野流浪，他们不能够建造一个固定的会堂。 Bait Allah yang permanen itu baru dibangun pada zaman Raja Salomo. 当撒罗摩做王的时候，才建造了一个固定的圣殿。 Nah, saudara-saudara, tabernakel adalah tempat Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. 约柜是上帝住在他子民中间的一个标记。 Jadi memberi persembahan untuk membangun tabernakel itu sama artinya dengan memberi persembahan kepada Tuhan. 所以奉献建造约柜就等于是奉献给上帝。 Nah, prinsip ini juga yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya.
我们信徒们应该明白这个原则。 Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan setiap waktu, setiap minggu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja, itu sama artinya kita memberi persembahan kepada Tuhan. 我们每一个主日，每一次我们的奉献，也就是说，我们把我们的金钱奉献给上帝。 Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki sikap yang benar, sikap yang berkenan ketika kita memberi persembahan 所以 kepada 我们 Tuhan. 在奉献的时候要有一个正确的态度，一个有讨神喜悦的态度。 Jika kita lihat di dalam Keluaran 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-19, 我们若是看出埃及记35章19到29节的话， setidaknya ada dua hal yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada orang Israel melalui Musa berhubungan dengan pembangunan tabernakel. 最起码在建造约柜的时候，上帝给以色列人，也就是透过摩西，有2个条件。 Dua hal yang harus dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan. 有2件事，就是说到以色列人要奉献的这个事给上帝。 Yang pertama bisa kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-9. 第一件事是从第4节到第9节。 Mereka harus mempersembahkan barang atau harta benda mereka untuk mendukung pembangunan tabernakel. 他们应该奉献他们的财物来建造约柜。 Dan yang kedua bisa kita lihat di dalam ayat 10 sampai ayat 19, mereka yang ahli harus mempersembahkan keahliannya untuk membangun tabernakel. 第4节到第19节是说到那些有专长的人，他们应该奉献他们的专长来建造约柜。 Jadi baik harta benda, kekayaan mereka maupun keahlian mereka harus dipersembahkan kepada Tuhan, khususnya di dalam pembangunan 所以在建 tabernakel. 造约柜的时候，他们应该奉献他们的财物或者他们的专长。 Dengan kata lain, seluruh hidup mereka, baik apa yang mereka miliki, baik diri mereka sendiri harus dipersembahkan kepada Tuhan. 也就是说，他们活着的时候，他们应该把所有的，包括他们自己、他们的身体，也奉献给上帝。 Nah, perintah inilah yang direspon dengan baik, yang direspon dengan benar oleh umat Israel di dalam ayat 20 sampai 29 yang kita baca pada hari 24 ini. 节到29节，我们看见以色列人他们真是很好的回应了这个神的命令。 Di dalam bagian yang kita baca pada hari ini kita bisa melihat bahwa orang Israel memiliki sikap yang benar atau sikap yang berkenan ketika mereka memberi persembahan 我们 kepada 看 Tuhan. 见以色列人他们奉献的时候，他们有一个正确的态度，而且也是一个讨神喜悦的态度。 Dan sikap yang benar inilah, sikap yang berkenan inilah yang juga harus kita miliki sebagai orang-orang percaya ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. 我们身为信徒们，我们在奉献的时候，也应该拥有这种正确而且讨神喜悦的态度。 Nah, oleh sebab itu pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan, yang akan kita renungkan bersama-sama berhubungan dengan tema ini adalah seperti apakah seharusnya sikap kita yang benar ketika kita memberi persembahan kepada 现在 Tuhan. 让我们深入的讨论或者思想，是一个什么样的态度才是正确，才是讨神喜悦的态度呢？ Nah, hari ini dari Keluaran pasal 35 ayat 20 sampai 29 yang sudah kita baca tadi, Alkitab setidaknya memberikan kita jawaban untuk pertanyaan ini. 35章出埃及记35章20节到29节告诉我们他的答案。 Sikap yang pertama adalah segera, jangan ditunda. 第一种态度就是即可，不耽延。 Segera, jangan ditunda. 我们即可，我们不耽延。 Saudara-saudara, prinsip ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-21. 这个原则可以从20节到21节看见。 Saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat dari dua ayat ini, dari bagian ini? 从这2节看见什么呢？ Dari bagian ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel, bagaimana umat Allah merespon perintah Allah untuk memberi persembahan dengan segera. 我们看见以色列人，上帝的子民，他们能够很饥渴的回应上帝的命令。
Ketika Musa memberitahukan kepada mereka perintah Allah untuk mereka mempersembahkan segala harta benda mereka, baik keahlian mereka untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun kemah suci, tabernakel. 当摩西告诉以色列人，上帝命令以色列人能够奉献他们的财物以及砖厂来建造约柜的时候， Kita bisa melihat bagaimana respon mereka yang tanggap, respon mereka yang segera. 我们看见以色列人有一个很饥渴的那种态度。 Alkitab mengatakan kepada kita ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Musa, lalu pergilah mereka dari depan Musa. Kemudian ayat 22 dikatakan, lalu mereka kembali membawa persembahan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa 当 kepada 以色 mereka. 列人他们听见摩西所说的话，他们就即刻的退去，然后带着礼物回来，用作建造约柜的。 Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat tidak ada penundaan, 我们这里看见一点都没有单元， tidak ada pertimbangan, 也没有考虑， tidak ada diskusi antara satu dengan yang lainnya. 也不用彼此的讨论， Tidak ada pertanyaan seberapa banyak yang harus saya berikan. 也没有问我应该奉献多少， Tidak ada pertanyaan berapa waktu yang diberikan kepada saya untuk mempertimbangkan persembahan yang akan saya berikan. 也没有说我应该用多少的时间来考虑我要奉献多少。 Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, 但是圣经告诉我们说， setelah mereka mendengar perintah Tuhan melalui Musa, mereka segera pergi dan kembali membawa persembahan bagi Tuhan. 当他们听见摩西传达上帝的命令给他们以后，他们就即刻的退去，然后带着他们的财物倒回来。 Saudara-saudara, ini prinsip pertama, segera, jangan ditunda. 这是第一个原则，即 hari 刻 ini 不单元。 Hari ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari prinsip ini, 今天有很多的基督徒不明白这个真理， sehingga memiliki sikap yang keliru akan dalam hal memberi persembahan 在 kepada Tuhan. 奉献的事上，他们有一个很错误的态度。 Ketika berbicara tentang persembahan 说到奉献的时 atau 候， ketika didorong untuk memberi persembahan kepada Tuhan, 难道说我们被推动来奉献给上帝吗？ biasanya alasan klasik yang sering kita dengar dari mulut kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan. 通常我们基督徒，我们身为教会的一份子，我们会有一种的说法。 Biasanya yang pertama, tunggu nanti aja, kalau sudah ada uang lebih baru kasih persembahan buat. 等一等吧，等我有剩余的钱，我才奉献。 Nah, sekarang uangnya bisa dipakai dulu untuk keperluan sehari-hari, untuk menyenangkan diri. Nanti kalau sudah ada lebih lagi, baru saya kasih persembahan 现在 kepada Tuhan. 我先用来享受我的生活，然后有多的才奉献吧。 Atau kalau mau diterjemahkan lebih vulgar, lebih terus terang, hidup aja masih susah, mau kasih persembahan buat gereja, ngapain? 或者更坦白的说，我过生活都还困难，怎么还能够奉献呢？ Nah, saudara, itu yang sering kita dengar, bukan? 这是我们常常听见的话语。 Nah, saya bersyukurnya jemaat GSR Kartini nggak ada yang 感 begitu. 谢神，这里的弟兄姐妹们不会说这样的话。 Amin. Amin. Amin ya, nggak ada seperti itu jemaat GSR Kartini. Saudara-saudara, ini sikap yang salah, sikap yang keliru. 这是错误的态度。 Pertanyaan saya, yang lebih itu berapa sih? Lebih itu berapa? Ayo, lebih itu berapa? Ibu-ibu yang lebih tahu biasanya. 我要问的，你所谓的有多是多了多少？ Yang kita anggap sudah lebih itu sesudah itu, kalau sudah lebih nanti saya beri 你 persembahan. 觉得你的钱有多了，是多了多少呢？ Saudara, saya yakin lebih 1 triliun pun kalau kita tidak ada hati yang memberi, nggak akan. 我深信你多了1兆的钱，但是没有一个奉献的心，你也不会奉献的。 Karena kalau nanti lebihnya pun sudah banyak, kita punya keinginan yang lain. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Lebihnya itu berapa? 你有多余的钱，但是你还想要很多的事，那么你所谓的多余是多了多少呢？ Nah, oleh sebab itu kita harus punya sikap yang benar ketika kita akan memberi persembahan 所以， kepada 当我们奉献的时候，我们应该要有一个正确的态度。
Atau kalau kita bicara tentang persembahan, misalnya mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. 或者说到我们要奉献我们的生命，是我们的一切给上帝的话， Memberikan waktu, memberikan tenaga untuk melayani Tuhan. 把我们的时间、把我们的力量奉献来侍奉神的时候， Biasanya jawaban yang kita dengar, aduh nanti saja kalau sudah tua, kalau sudah pensiun, lebih banyak waktu luang, baru saya memberi diri saya untuk melayani Tuhan, 通常 memberi 我 diri 们 saya bagi Tuhan. 会听见等一下吧，等到我年迈的时候，等到我退休的时候，我才侍奉神。 Sekarang mumpung masih muda, saya bisa menggunakan waktu saya untuk cari uang sebanyak-banyaknya, kerjakan ini, kerjakan itu, menikmati hidup. Nanti kalau sudah tua, baru persembahkan diri kepada Tuhan. 现在还年轻力壮，我要找钱，我要享受生活。 Nanti kalau sudah pensiun, baru melayani Tuhan. 退休以后才侍奉神吧。 Pertanyaan saya, yakin banget kok mau sampai tua, mau sampai pensiun, yakin. 但是我要问的，你能够确定你能够到退休的年龄吗？ Sepertinya kita merasa kita yang pegang hidup kita, kita yang tahu hari tua kita, hari depan kita. 好像说你掌握了你的生命，掌握了你的那个年老的那个时间。 Puji Tuhan, syukur kalau Tuhan kasih kesempatan kita sampai usia tua, sampai usia pensiun. 感谢神，若是神给你长寿，一直到你能够达到退休的年龄。 Tetapi siapa yang tahu kita akan masih hidup di masa tua, masih bisa menikmati hari pensiun. 但是什么人知道你还能够长寿，然后享受你的退休的时刻呢？ Nah, oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita segera, jangan tunda. 所以神的话告诉我们说，不要单远，不要迟远。 Saudara-saudara, sering kita salah di dalam memahami, lalu itu nyata di dalam sikap kita ketika memberi persembahan 弟 kepada 兄姊妹，多少时候我们奉献的时候，我们正是有一个很不正确的态度。 Kita selalu berpikir, nanti saja kalau saya sudah ini, saya sudah itu, baru saya memberi persembahan 我 kepada 们 Tuhan. 总是想，以后吧，等我这样，等我那样，我才奉献。 Coba bayangkan kalau Tuhan juga berpikiran sama seperti kita. 若是我们想一想，神也用你的那种想法来对待你的话， Kalau satu hari Tuhan bilang, saya lagi nggak mood, saya nggak mau berkati kamu. 有一天神对你说：“我的心情不好，我等一等才祝福你。” Waktu Tuhan bilang, saya lagi bete, pokoknya hati saya lagi nggak baik, kata Tuhan. Saya tahan dulu berkatnya, saya nggak mau tolong kamu. 上帝说：“我的心情不好，我暂时不要帮助你。” Atau Tuhan berkata, saya lagi marah, tunggu kamu baik dulu, tunggu manusia baik dulu, baru saya tolong. 或者上帝说：“我正在愤怒，就等你们人类能够改变以后，我才拯救你们。” Atau Tuhan bilang, hari ini saya lagi kurang mood, boleh tahan sebentar, 15 menit saja, oksigen, jangan dibuka di seluruh dunia. 或者上帝说：“今天我感觉到心里面不好，你等一等，等15分钟，然后这个空气中的氧气就消失了，你等15分钟吧。” Saudara-saudara, coba bayangkan kalau Tuhan punya pikiran yang sama 若是 seperti kita. 神有这种的想法的话， Kalau Tuhan menunda untuk menolong kita. 若是他迟延来拯救我 Kalau 们的 Tuhan 话， menunda untuk menyelamatkan kita. 若是他迟延拯救我们的话， Kalau Tuhan menunda untuk memberkati kita. 他迟延恩待我们的话， Celaka kita semua. 我们就糟糕了， Kita bisa mati. 我们会死去的， Kita bisa binasa. 我们会灭亡的。 Tapi kita bersyukur Tuhan kita bukan Tuhan yang 但 demikian. 是我们感谢神，我们的神不是那样的神， Dia bukan Tuhan yang transaksional seperti kita. 他不像我们以他常常有这种交易的态 Dia 度， menolong kita, dia memberkati kita, dia menyelamatkan kita. 他帮助我们，他恩待我们，他拯救了我们， Bukan karena kita, bukan karena apa yang kita lakukan. 不是我们为他做了什么， Tapi itu semata-mata sesuai dengan kerelaan dan kehendak hatinya. Sesuai dengan anugerahnya bagi kita. 乃是照着他的甘心乐意，照着他的恩典。 Nah, oleh sebab itu sikap
yang benar di dalam memberi persembahan kita harus miliki sebagai orang-orang percaya. 所以，一个身为相信上帝的人、相信主的人，我们应该要有一个正确的奉献的态度。 Yang pertama, segera, jangan tunda. 第一，即可不迟延。 Saudara-saudara, sikap segera, tidak menunda di dalam memberi persembahan. 在奉献的事上，我们不迟延，那是很正常的一件事。 Bukan berarti Tuhan itu kekurangan sehingga dia meminta-minta kepada kita atau dia akan menjadi miskin kalau kita terlambat memberi persembahan. 不是说 Bukan demikian. 神他贫穷了，他向我们乞讨，或者他真的耐不住了。 Saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur 50 ayat 9 sampai ayat 12, 就是我们读诗篇50篇， Tuhan dengan tegas mengatakan, aku tidak membutuhkan persembahanmu. 上帝很清楚的告诉我们说，他不需要我们的奉献， Sebab punyakulah segala binatang di hutan, 因为在森林里面的野兽， punyakulah segala burung di udara, 或者天上的飞鸟都是属他的， punyakulah segala ikan di laut. 或者海中的鱼类都是属他的。 Dan Tuhan mengatakan, punyakulah dunia dan segala isinya. 他是万物的拥有者。 Jadi kalau Allah menghendaki kita agar kita memiliki sikap yang benar di dalam memberi persembahan, segera, jangan ditunda, bukan karena Allah kekurangan. 若是神要我们在奉献的事上即可不迟延的话，并不是说他正在有缺乏， Bukan karena Allah akan menjadi susah kalau kita terlambat di dalam memberi 不是 persembahan. 说当我们迟延奉献的时候，上帝就很为难了， Tetapi karena dia mau memberikan kita kesempatan untuk berbagian di dalam pekerjaannya yang mulia. 但是乃是他，因为他要我们在他荣耀的工作上有份。 Nah, oleh sebab itu kalau kita bisa memberi persembahan kepada Allah, itu merupakan sebuah privilege, hak istimewa yang Allah berikan kepada kita. 所以，若是我们有机会奉献的话，那是上帝给我们的一个特权。 Nah, saya tutup poin pertama ini dengan satu kutipan. Jangan tunda, berilah segera persembahan kepada Allah, karena Dia tidak pernah menunda berkatnya bagi kita. 我们在奉献的事上不要迟延，应该即刻的，因为上帝从来没有迟延来恩待我们。 Saudara-saudara, segera, jangan tunda. 让我们即可，我们不迟延。 Ada waktunya kita ingin memberi, tetapi tidak bisa. 有的时候我们要奉献，但是却不能够； Ada waktunya kita ingin berbagian, tetapi sudah tidak ada kesempatan. 有的时候我们想要在奉献的事上有份，但是已经失去了。 Oleh sebab itu, kalau hari ini Tuhan menggerakkan hati kita, Saya segera beri persembahan kepada Tuhan, jangan ditunda. 若是神感动我们的话，让我们即刻的就奉献吧。 Sikap yang kedua, 第二个态度， sukarela, jangan terpaksa. 我们应该甘心乐意，不勉强。 Sukarela, jangan terpaksa. 我们应该甘心乐意，我们不 Nah, 勉 prinsip 强。 ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 21 sampai ayat 22, lalu ayat 26 dan ayat 29. 我们可以从21节、23节以及下面的几节经文。 Nah, perhatikan beberapa kalimat di dalam bagian ayat-ayat yang seperti tertera di layar kita pada saat ini. 刚才我们念过的经文，可以从21、22、26、29节看见。 Di dalam ayat 21 Alkitab mengatakan demikian, setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya. 在21节说到，凡心里受感和甘心乐意的。 Lalu ayat 22 dikatakan setiap orang yang terdorong jiwanya. 第22节，凡心里乐意献礼物的。 Lalu ayat 26 dikatakan semua perempuan yang tergerak hatinya. 26节，凡有智慧、心里受感的妇女。 Dan diulangi lagi ayat 29, setiap orang yang tergerak hatinya membawa persembahan sukarela bagi Tuhan. 29节又在重复，凡甘心乐意献礼物给耶和华的，都将礼物拿来。 Saudara-saudara, dari bagian ini kita bisa melihat umat Allah, orang Israel
membawa atau memberi persembahan kepada Allah dengan sukarela, bukan karena terpaksa. 我们看见以色列人他们奉献的时候，他们是甘心乐意的，一点都没有勉强的态度。 Berulang kali Alkitab mengatakan mereka memberi persembahan itu karena tergerak hatinya, karena terdorong hatinya, sehingga mereka memberi persembahan dengan sukarela, dengan sukacita. 他们是心里受感，然后他们就很喜乐的、甘心乐意的奉献。 Saudara-saudara, memberi persembahan bagi Allah, bagi Tuhan, tidak boleh kita lakukan dengan terpaksa. 弟兄姐妹，我们不可以有勉强的态度来奉献， Tetapi harus kita lakukan dengan sukarela, dengan hati yang sukacita. 我们应该带着喜乐的心，我们甘心乐意的奉献。 Inilah sikap yang benar, sikap yang berkenan, yang dikehendaki oleh Allah ketika kita memberi 这 persembahan 是当我 kepada 们 Dia. 奉献的时候，我们一个正确的态度，也是讨神喜悦的态度。 Nah, kalau kita perhatikan echo atau gema dari kebenaran ini juga diperdengarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Korintus, sebagaimana dikatakan oleh Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 让我们从哥林多后书那里看见保罗他回应神的这个真理，然后他告诉了哥林多教会的信徒们。 Alkitab berkata, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 保罗他说：“个人要随本意所决定的，不要作难，不要勉强，因为捐的罗意的人是神喜爱的人。” Jadi ini sikap yang benar, sikap yang diperkenankan oleh Allah ketika kita memberi persembahan kepada Dia, harus dengan hati yang sukarela, yang sukacita, jangan karena terpaksa. 我们应该带着喜乐的心、甘心乐意的心、没有勉强的心来奉献，这是神所喜悦的，也是一个正确的态度。 Nah, oleh sebab itu satu kutipan yang mungkin bisa menolong kita, membantu kita untuk memiliki hati yang tergerak, memberi persembahan dengan sukacita, bukan karena terpaksa, mengingatkan kita. 这里有一句话能够提醒我们，让我们真是能够甘心乐意的奉献，不勉强的奉献。 Nah, kutipan itu berkata persembahan sepeser dari hati yang rela lebih berkenan bagi Allah daripada sekian juta dari hati yang terpaksa. Allah memandang hati si pemberi daripada nilai pemberiannya. 那么甘心情愿的奉献1分钱，比起你勉强奉献几百万，更是能够讨神的喜悦。 Jadi kutipan ini mengatakan persembahan sepeser dari hati yang rela, hati yang sukacita itu jauh lebih bernilai, lebih bermakna daripada persembahan jutaan tetapi dengan hati yang terpaksa. 神更看重我们奉献的态度，神更悦纳我们的奉献的态度。我们奉献1分钱，但是能够甘心乐意，比起我们勉强的奉献几百万的钱。 Tuhan melihat hati kita yang memberi daripada nilai pemberian yang kita 神是 berikan. 看我们奉献的心，不是看我们奉献的数目。 Nah, oleh sebab itu marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukarela, bukan karena terpaksa. 让我们真是能够甘心乐意的奉献，不是勉强的奉献。 Dengan mengingat satu kebenaran yang penting, 让我们记得一个很重要的真理， bahwa Allah sudah terlebih dahulu merelakan anaknya bagi kita, sehingga kita juga harus memiliki sikap yang benar, sikap yang berkenan, memberi persembahan kepada Dia dengan sukarela. 因为上帝先把他的独生子赐给我们，所以我们应该在奉献的事上要很甘心乐意，不勉强。 Oleh sebab itu marilah kita memberi persembahan dengan sukarela kepada Allah yang terlebih dahulu merelakan anaknya bagi kita. 让我们真是能够甘心乐意的奉献，因为上帝先甘心乐意的把他的独生子赐给了我们。 Sikap yang ketiga, yang terakhir, 第3个态度， sesuai kemampuan diri, jangan dimanipulasi. 照着自己所有的，
不要有一种玩弄欺骗的那个态度。 Nah, prinsip ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-28. 23、28节可以看见这个真理。 Kalau kita membaca dari ayat 23 sampai ayat yang ke-28 itu, 23、28节， maka berulang kali kita akan melihat prinsip ini dikemukakan oleh Alkitab kepada kita. 我们看见这个真理重重复复的被强调。 Di dalam ayat 23 Alkitab mengatakan demikian, setiap orang yang mempunyai kain. 说到凡有蓝色、紫色， Lalu ayat 24, 朱红色， ayat 24 dikatakan setiap orang yang mempunyai kayu. 凡是有云子铜和铜的。 Ayat 25 dikatakan setiap perempuan yang ahli. 25节，凡心中有智慧的妇女。 Lalu ayat 26 dikatakan pemimpin membawa permata, rempah-rempah dan minyak. 第27节，众官长把红玛瑙和别样的宝石。 Jadi dari bagian ini kita bisa melihat bahwa umat Allah, orang Israel membawa atau memberi persembahan kepada Allah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. 这里我们看见以色列人他奉献的时候是照着他们所能够做到的。 Yang mempunyai kain, yang memiliki kain mempersembahkannya kepada Tuhan. 有布的就把布奉献给上帝， Yang memiliki kayu, yang mempunyai kayu memberi persembahan kepada Tuhan. 有木的也把他的木奉献给上帝， Yang memiliki keahlian memberikan keahliannya untuk pekerjaan Tuhan. 有专长的也把他们的专长奉献作为建造月柜的。 Dan orang-orang yang lebih mampu, orang-orang yang lebih kaya, Alkitab katakan mempersembahkan permata, mempersembahkan rempah-rempah dan minyak bagi Tuhan. 更富有的就奉献他们的宝石，也奉献油。 Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa umat Allah memberi persembahan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang mereka miliki, sesuai dengan kemampuan diri mereka masing-masing, tidak dimanipulasi. 这里我们看见上帝的子民，他们奉献的时候是照着他们所能够奉献的，照着他们所有的，一点的这个欺骗的态度都没有。 Yang mempunyai banyak memberi lebih banyak kepada Tuhan. 有多的都奉献很多， Yang punya sedikit memberi sedikit sesuai dengan kemampuan diri 少 mereka. 的就照着他们所能够奉献的奉献。 Mereka memberi sesuai dengan kemampuan diri mereka 照 masing-masing. 着他们所 Tidak 能够奉 dimanipulasi. 献的，他们奉献一点勉强都没有。 Nah, saudara-saudara, memberi persembahan bagi Tuhan harus sesuai dengan kemampuan diri kita 弟 masing-masing. 兄姐妹，我们应该照着我们所能够奉献的奉献。 Kita harus jujur kepada Tuhan dan jujur terhadap diri kita sendiri. 我们应该对神诚实，对我们自己也诚实。 Yang mampu harus memberi banyak. 能够奉献的就奉献的更多， Yang tidak mampu jangan memaksakan diri, beri sesuai dengan kemampuan. 少的就不要勉强自己，就照着自己所能够奉献的奉献。 Nah, jadi ini prinsip yang harus kita ingat. 这是我们应该记得的一个原则。 Kalau kita mampunya memberi sedikit, beri sesuai kemampuan kita. Jangan paksakan diri. 我们若是只能够奉献少的话，不要勉强，就照着你能够奉献的 Kalau 奉 kita 献。 memang bisa memberi banyak, 能够奉献多的， beri sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menipu diri kita sendiri. 照着你所能够奉献的就奉献，不要欺骗自己。 Kalau kemampuan kita memberi persembahan, misalnya 100.000, 若是我们能够奉献10万等的话， tetapi kita memaksakan diri untuk memberi 1 juta, itu tidak dikehendaki oleh 但是 Tuhan. 若是我们勉强要奉献100万的话，那是勉强了自己，但是神也不喜悦的。 Sebaliknya kalau kita punya kemampuan untuk memberi lebih, memberi 1 juta, tapi kita memberi persembahan kepada Tuhan 100.000, itu juga tidak fair. Kita menipu diri kita dan kita tidak jujur di hadapan Tuhan. 那么，若是我们能够奉献100万，但是只是奉献10万等的话，那是我们欺骗了上帝，欺骗了自己。 Intinya harus sesuai dengan kemampuan diri kita. Iya, Jangan dimanipulasi. 照着自己所能够奉献的奉献，不要
Kalau 骗自己。 kenyataannya kita memang tidak bisa memberi banyak, nggak usah kecil hati, nggak salah. Tuhan juga nggak lihat itu. Benar, Tuhan Pak. lihat kejujuran hati kita. 奉献很多的，你不必为难。神不是看你奉献的数目，乃是看你奉献的心。 Demikian juga yang bisa memberi banyak. Kita yang tahu kemampuan kita di hadapan Tuhan. Ya beri sesuai dengan kemampuan kita. 就是我们知道能够奉献很多，就奉献很多吧。 Nah saudara-saudara, inilah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. 这是神所悦纳的态度， Sikap yang memperkenankan Tuhan. 是讨神喜悦的态度， Memberi sesuai dengan kemampuan diri, tidak dimanipulasi. 是照着自己所能够奉献的，一点这个玩弄骗局 Nah, 都没有。 kebenaran ini juga yang bisa kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. 在哥林多后书第8章12节有提到这件事。 Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 8 12, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Nah ini perhatikan, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。 Jadi ini yang Tuhan suka. 这是神所喜悦的， Ini sikap yang dituntut oleh Tuhan. 是神所要求的一个态 Sekali 度， lagi bukan besar kecilnya persembahan yang kita berikan. 不是看你奉献大或小， Tetapi Alkitab katakan ketika kamu memberi apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. 圣经告诉我们说，我们应该照做我们所有的，不是照做我们所没有的。 Nah, di sini kita bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus dengan setinggi langit memuji-muji persembahan janda miskin di bait Allah yang hanya mempersembahkan 2 peser di bait Allah daripada orang-orang kaya yang memberi persembahan di rumah Tuhan. 所以这里我们就看见为什么耶稣他很称赞那位奉献2个铜板的寡妇，比起那个奉献很多的财主。 Mengenai persembahan janda miskin ini, kitab Injil mencatat dia memberikan apa yang ada padanya. 这位穷寡妇把她养生的钱都奉献给上帝了。 Jadi Tuhan memuji perempuan ini bukan karena besar persembahannya, tetapi karena kejujuran hatinya. Dia memberi apa yang ada padanya. 所以耶稣他称赞这位穷寡妇，并不是称赞他所奉献的，乃是称赞他的心，奉献的心。他把他能够奉献的都奉献了。 Nah, oleh sebab itu beri sesuai dengan kemampuan diri, jangan dimanipulasi. 所以应该照着我们所能够奉献的奉献，不要欺骗我们自己。 Nah, saudara-saudara, memberi bagi Tuhan harus dengan sukarela, tetapi bukan berarti serela-relanya. Sesuaikan dengan kemampuan diri, hindari manipulasi. 甘心乐意的奉献，就是照着我们所能够奉献的，我们奉献。 Saudara-saudara, kita memberi bagi Tuhan itu sukarela, tetapi tidak boleh berarti serela-relanya. Oh, mau berapa ya, saya kasih berapa. 甘心乐意的奉献，并不是说你就随意的奉献， Harus sesuai kemampuan diri. 照着你能够奉献的， Jangan dimanipulasi. 不要做欺骗、玩弄。 Saudara-saudara, Allah Bapa hanya memiliki satu anak, Yesus Kristus anaknya yang tunggal. 我们知道上帝只有一个独生子耶稣基督， Tetapi dia telah mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu mati di atas Kalvari bagi kita. 但是他将他的独生子赐给我们，死在加略山上的十字架。 Nah, oleh sebab itu kita bisa belajar dari Allah tentang sikapnya. 所以我们应该从上帝的哪里学习一个态度。 Dia hanya memiliki Yesus Kristus, anak yang dikasihinya, anaknya yang tunggal. 他只有一个爱子，独生子耶稣， Tapi dia memberikan anaknya yang tunggal itu mati bagi kita di atas kayu salib. 但是他把他的独生子赐给我们，为我们死了。 Apa yang kita punya? 我们有什么呢？ Itu yang kita beri kepada Tuhan. 让我们就是把那个奉献 Tuhan 给 tidak 上 pernah 帝。 menuntut kita memberikan apa yang tidak kita punya. 但是上帝没有勉强我们奉献我们所没有的。 Tuhan tidak pernah menuntut supaya kita memberikan apa yang tidak ada pada kita. 神没有索求我们奉献我们所没有的。
Dia minta apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. 他要我们奉献我们所有的，我们所能够奉献的。 Intinya harus jujur di hadapan Allah dan terhadap diri kita sendiri. 主要的，我们对神能够忠实，对自己也能够诚实。 Ya, sikap yang berkenan di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. 在奉献的事上有一个正确讨神喜悦的态度。 Nah, 3 kebenaran ini yang setidaknya kita bisa belajar dari firman Tuhan, khususnya Keluaran pasal 35 ayat yang ke-20 sampai 29 yang kita baca bersama-sama pada hari ini. 从出埃及记35章20节到29节，我们可以学习这3个原则。 Nah, untuk membantu kita mengingat kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita bacakan, ada di layar kita pada saat ini. Yang pertama apa? Segera, jangan ditunda. Yang kedua, sukarela, jangan terpaksa. Ketiga, sesuai kemampuan diri, jangan dimanipulasi. Siap? 即可不齿缘，甘心乐意，不勉强，照着自己所有的，你不欺骗，不玩弄自己或玩弄上帝。 Ya, saya percaya di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kita kemampuan untuk menjalankan firman-Nya. 照 Amin. 着神的恩典，他一定赐给我们力量来实践他的真理。 Kita berdoa. 我们一起祷告。